Kalau kita boleh memenuhi kehendak rakyat, semua memerlukan keamanan, keadilan. Tapi apa yang dilihat sekarang dalam jalanan negara kita, tidak ada separation of powers. Disebabkan boleh jadi social media, media pencetak, media radio mengumumkan kepentingan terhadap negara. Kalau mereka dalam askar, mereka tunjukkan kasih sayang kepada negara. Baru dan kita boleh pilih. Kalau dah tak ada kerja, macam mana kita nak pilih? Kita tidak ada pilihan. Sebenarnya kita perlu ada satu mekanisme mengutamakan pekerja tempatan daripada pekerja asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada petang ini saya dapat bersama-sama seorang veteran Angkatan Tentera dan sekarang beliau adalah seorang peguam. Saya dengan berbesar hati Tuan Hudson untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan Tuan. Saya adalah Lieutenant Colonel Hardial Singh yang telah berkhidmat dalam Angkatan Tentera Koordinans selama 37 tahun dan saya telah pembesara sekarang. Apa sebabkah Tuan untuk bersama PRU 15 nanti? Sejak kebelakangan ni, banyak perkara-perkara yang berlaku dari segi politik, dari segi ekonomi dan sebagainya kurang baik. Kita nak bawa perubahan kepada negara kita, perubahan dari segi ekonomi, dari segi politik dan sebagainya. Kita perlu kembalikan perhubungan rakyat. Jadi saya rasa dengan adanya penglibatan kita, kita dapat menyatukan negara kita. Kita boleh belajar daripada apa yang kita buat dalam tentera. Tak kira bangsa, tak kira kaum, kita berkhidmat untuk negara kita. Apakah cara Tuan membawa semua kaum akan bersama selepas PRU 15 nanti? Apa yang dikehendaki oleh rakyat adalah kalau kita boleh memenuhi kehendak rakyat, semua memerlukan keamanan, keadilan. Tapi apa yang dilihat sekarang dalam jalanan negara kita, tidak ada separation of powers. Kalau kita boleh adakan macam pelantikan peguam negara, pelantikan dia dicalonkan oleh Perdana Menteri. Tapi kita boleh menyatukan rakyat kalau kita dapat bagikan kuasa ini kepada Parlimen. Sebab ini yang dikehendaki oleh semua rakyat. So, kita dapat menyatukan rakyat bila kita memenuhi kehendak rakyat. Seluruh rakyat akan puas hati. Apakah ciri-ciri sekiranya Tuan berkempen pada PRU 15 nanti untuk membawa gerakan anak muda agar bersama kita nanti? Kita harus bring forward the young people. So kalau kita dapat dengar apa yang mereka nak, saya yakin mereka akan bersama dengan kita. Bagaimana cara kita untuk menarik undi-undi yang atas pagar sekarang? Undi-undi yang atas pagar ni kebanyakan mereka rasa pada siapa dia bagi undi pun takkan ada apa-apa perubahan. Tapi kalau kita boleh meyakinkan mereka bahawa manifesto yang kita berjanji itu akan dipenuhi, kalau mereka yakin, if we can assure them that we will not run away from them, then these fence-sitters will come and join us. Terima kasih banyak Tuan. Semoga apa yang Tuan suarakan pada hari ini akan menjadi garis panduan kepada calon-calon barisan gelombang veteran ke Parlimen nanti. Terima kasih Tuan. Selamat petang, salam sejahtera. Pada petang ini bersyukur kerana dapat bersama-sama seorang veteran dan beliau adalah seorang pegawai berbangsa Cina. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Chong untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Tuan Moderator. Saya adalah Major Chong Awad, bekas Major Udara TUDM. Jawatan saya terakhir adalah Pegawai Memerintah Skuadron 340 TUDM Bukit Kubung, Labuan, Wilayah Persekutuan. Mengapakah beliau akan bersama veteran nanti? Dalam askar dulu, kita bersepakat maupun dia tu anak Melayu ke, Cina ke, India ke, Iban ke atau Kandazan. Tetapi setelah saya tinggalkan askar, sedih sungguhlah tengok di merata sekarang golongan yang ada, golongan Melayu, golongan India, golongan Cina. You tengok di universiti masing-masing maupun di IPTA maupun di IPTS. Satu grup Melayu, satu grup India, satu grup Cina. Kita adalah rakyat Malaysia. Mengapa kita tidak praktis macam dulu kita di askar? Sebab itulah saya, sampai masalah saya nak masuk ke Dewan Rakyat untuk merapatkan lagi anak muda ini semua. Daripada sekolahan maupun ke universiti maupun bila mereka bekerja nanti. Apakah pembawaan Tuan Chong? Cara mana kita menjemput semua rakyat
agar menyokong kita pada period 15 nanti? Ada persepsi umum bahawa orang Cina, orang India tak suka masuk tentera. Itu ada satu persepsi yang salah. Disebabkan boleh jadi social media, media pencetak, media radio mengumumkan kepentingan terhadap negara. Kalau mereka dalam askar, mereka tunjukkan kasih sayang kepada negara. Itulah kita sepatutnya praktikkan. Jadi macam mana kita nak bubukkan anak muda tu daripada sekolah? Sebab itulah bila saya dapat masuk ke Dewan Rakyat, saya akan kemukakan dan fight for it that Malaysia is a multiracial where all activities, all political parties must consist Melayu, Cina, Bengali, Iban, Kandazan. Apakah pendapat tuan, gelombang perubahan menyatu veteran bebas bersatu akan kita wawarkan pada PRU 15 nanti? Saya memang setuju. Bukan setakat wawarkan kepada veteran, kita sepatutnya wawar kepada semua rakyat Malaysia, daripada Perlis sampai ke Johor, daripada Sarawak sampai ke Sabah, seluruh negeri Malaysia. Kita patutnya bersepakat bahawa bendera satu pasukan untuk mencapai baik lagi untuk Malaysia. Terima kasih tuan. Nampaknya semangat tuan ni masih berkobar-kobar lagi. Semoga perjuangan kita nanti akan mendapat perhatian seluruh rakyat Malaysia akan bersama kita pada PRU 15 nanti. Dari itu, sekian saja. Terima kasih tuan di atas wawancara kita pada petang ini. Terima kasih tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada petang ini saya dapat bersama dengan seorang bekas pegawai Waran 1 yang telah berkhidmat di dalam Angkatan Tentera dan Bersara. Beliau ialah pegawai Waran 1 Mohdan Amran. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohdan bin Amran. Saya telah berkhidmat di dalam Tentera Udara di Raja Malaysia lebih kurang selama 30 tahun dan saya bertugas sebagai seorang anak kapal dan telah merekodkan lebih kurang 4,000 jam menerbangkan beberapa jenis pesawat, khasnya pesawat maritim, dan saya pernah bertugas di nombor 16 Squadron di Pangkalan Udara Subang, dan unit terakhir saya adalah di Markas Pemerintahan Operasi Udara Kementerian Pertahanan sebagai pegawai waran operasi. Saya dipahamkan setelah tuan tamat daripada perkhidmatan, tuan berkecimpung dalam bidang ekonomi. Apakah situasi bisnes yang tuan ketahui semasa kini? Terima kasih. Bercakap tentang ekonomi negara kita sekarang ini, skopnya terlalu besar. Tetapi saya menghuraikan ini dalam skop semasa sejak kebelakangan 2-3 tahun ini, dan mungkin juga saya boleh bawa ke belakang sedikit sejak ke 10 tahun yang kebelakangan inilah. Apa yang berlaku kepada negara kita? Sebenarnya negara kita ini penuh dengan sumber ekonomi yang pelbagai. Kenapa masih kita lagi mengharapkan contohnya beras, masih lagi kita mengimport daripada luar negara, dan harga produk-produk petroleum di negara kita juga boleh dikatakan masih lagi tinggi. Ini sebenarnya berkait rapat dengan pengurusan. Siapakah yang menguruskan ekonomi negara? Kesannya tidak sampai kepada rakyat. Sebenarnya rakyat memerlukan satu sistem pengurusan ekonomi yang lebih baik, lebih teratur untuk menjamin keselesaan mereka untuk hidup di sebuah negara yang begini kaya. Mohon perjelaskan cara mana tuan untuk mengolahkan perkara ini nanti? Oleh kerana ketidakkestabilan politik, ini akan mewujudkan situasi tidak ketentuan. Bila keadaan politik kita tidak stabil, kita gagal ataupun kita tidak berupaya untuk menarik pelabur-pelabur luar negara untuk melabur di negara kita. Apabila pelabur ini tidak datang untuk melabur di dalam negara kita, maknanya peluang untuk mendapatkan pekerjaan daripada industri yang dibawa daripada luar ke negara kita ini tidak akan wujud. Kalau kita nak mengharapkan industri yang ada di dalam negara kita, mungkin tahapnya bukanlah bertahap global. Kita memerlukan pelabur-pelabur asing yang datang daripada luar ini untuk mengembangkan ekonomi mereka, membawa teknologi baru, dan di sini akan berlakunya teknologi transfer. Kita belajar, dan yang paling pentingnya adalah membuka peluang kepada seluruh rakyat kita, rakyat Malaysia, untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Ini yang paling penting. Kalau kita tidak dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat kita, maka rakyat kita tidak mempunyai pendapatan. Tetapi cara mana tuan agar rakyat kita dapat bersama dan kurangkan pekerja ini kepada pendatang asing?
Ini satu soalan yang sering diperbualkan oleh masyarakat. Kalau kita nak memilih kerja, yang paling pentingnya adalah ada ataupun tidak kerja itu. Baru dan kita boleh pilih. Kalau dah tak ada kerja, macam mana kita nak pilih? Kita tidak ada pilihan. Sebenarnya kita perlu ada satu mekanisme mengutamakan pekerja tempatan daripada pekerja asing. Dan pihak kerajaan perlu memberikan satu insentif kepada majikan yang mengutamakan pekerja tempatan untuk diambil sebagai pekerja mereka. Ini akan memberikan peluang kepada rakyat tempatan, peluang pendapatan, dan apabila mereka mempunyai pendapatan yang stabil, dan ini akan memberikan satu impak yang positif kepada institusi kekeluargaan. Pihak-pihak kerajaan harus melakukan sesuatu bagi membendung situasi ini, mengutamakan pekerja-pekerja tempatan dalam berbagai sektor dan berbagai bidang. Kalau kita cerita tentang anggota tentera, kebanyakan mereka ini akan bersara di umur lingkungan bawah 45 ke 50 tahun. Dan anggota tentera ini sebenarnya mempunyai kemahiran yang begitu baik. Tetapi apabila mereka ini bersara, mereka terpaksa bersaing dengan generasi-generasi muda. Tetapi pengalaman mereka ini cukup tinggi. Dan kenapa kita harus sia-siakan pengalaman mereka ini untuk mereka ini bersaing dengan generasi baru yang hanya lebih fokus kepada akademik? Di manakah peluang pekerjaan untuk mereka? Di sini kita perlukan ada job placement. Ini yang kita perlu tekankan. Okey, terima kasih banyak di atas ulasan dan pendapat yang telah dibawa tadi. Dari itu, saya sekali lagi mengucap ribuan terima kasih di atas segala ungkapan agar ianya menjadi panduan untuk kita pada masa akan datang. Sekian saja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.